Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Sekali lagi dalam satu lagi isu yang panas, satu lagi kenyataan, Ketua Polis Negara yang menggemparkan ramai, terutamanya kepimpinan politik pembangkang. Bukan saja kepimpinan politik kerajaan diberi kejutan, tapi ini juga kejutan kepada pembangkang. Mungkin ada yang mendakwa, ada yang mengambil pandangan bahwa PDRM ataupun Ketua Polis Negara melindungi ataupun memilih untuk individu ataupun pihak mana yang perlu disiasat maupun dikenakan tindakan undang-undang, ataupun orang cakap pilih kasih. Tapi sebenarnya tidak. Ini buktinya karena dalam satu kenyataan berkaitan dengan dakwaan paksa gugur kandungan, polis selesai siasat anak menteri. Nah, kita sudah boleh lihat di sini bahwa ketulusan siasatan ataupun ketulusan kerja daripada pihak PDRM, pihak berkuasa. Kerana dalam kenyataan ini, siasatan terhadap anak menteri, bukan daripada pembangkang, kepimpinan Perikatan Nasional maupun pembangkang. Tapi dah dikatakan di sini anak menteri. Nah, persoalannya anak menteri itu siapa? Dan sekiranya perkara ini semakin berpanjangan, adakah anak menteri ini ataupun menteri tersebut mungkin terlibat dengan masalah sehingga boleh digugurkan daripada kabinet? Nah, saudara-saudara, itu hanya menjadi persoalan. Polis sudah melengkapkan kertas siasatan berhubung kes ugutan jenayah yang dikaitkan dengan anak seorang menteri. KPN Razarudin Hussain berkata, kertas siasatan sudah dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Setelah merakam percakapan semua pihak, lapor media. Katanya, pihak pendakwaan mengarahkan pegawai penyiasat mendapatkan laporan pemeriksaan kandungan wanita yang dikatakan diugut oleh anak menteri berusia di penghujung 20-an itu. Katanya, siasatan awal mendapati anak menteri itu sudah bernikah dengan wanita itu. Jadi saudara-saudara, dalam kenyataan ini, pemimpin Akar Umbi Bersatu Badrul Hisham atau Che Gubad mendakwa seorang anak menteri merogol seorang wanita dan akan membuat laporan polis. Bagaimanapun, membatalkan hasrat itu atas alasan pengadu menarik balik laporan polisnya. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Nah, berkaitan dengan titah edendum yang menjadi perbualan satu Malaysia pada hari ini, kerana melibatkan bosku, Najib Razak. Mungkinkah ini adalah sinar harapan kepada Najib untuk menjadi tahanan di rumah? Menurut Peguam Najib Syafiq Abdullah baru-baru ini, sekiranya prosiding mahkamah memihak kepada mereka, Najib Razak boleh menjadi tahanan di rumah sebulan lagi dari tarik keputusan tersebut, yaitu pada hari Perhimpunan Solidariti Najib diadakan. Nah, kalau Najib dibebaskan, apakah yang akan berlaku selepas ini? Mungkin juga setelah Az-Zahid yang mencadangkan ataupun memohon Najib Razak diberikan pengampunan penuh. Dengan ini, Najib Razak mempunyai harapan yang cerah untuk bebas bukan saja sebagai tahanan di rumah. Tapi, saudara-saudara, berkaitan dengan titah edendum, walaupun Najib menang rayuan 2-1, masih ramai yang tertanya-tanya. Masih ramai yang mungkin sangsi berkaitan kewujudan titah edendum. Ada yang kata kerajaan dan Anwar menyembunyikan titah edendum. Tapi pada akhirnya,
kerajaan dalam satu kenyataan melalui juru cakapnya, Fahmi Fadzil sebagai Menteri Komunikasi telah membuat pengakuan kerajaan tidak melakukan perkara begitu. Tapi pada akhirnya Peguam Najib dalam satu artikel, Peguam Najib bacakan isi kandungan titah edendum yang tiada tanda tangan Sultan. Nah, sebagai rakyat Malaysia, mungkin kita tertanya-tanya, sekiranya tiada tanda tangan Sultan, adakah titah edendum ini sebenarnya tidak wujud ataupun tidak sah? Nah, itu hanya menjadi pertanyaan. Saudara-saudara, Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah membacakan titah edendum dikatakan daripada Yang di-Pertuan Agong ke-16 yang membenarkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Titah itu berbunyi, Waragatul Ikhlas Wata Fatul Akhyar, yaitu daripada Beta Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah yang di-Pertuan Agong Malaysia. Mudah-mudahan barang diwasalkan oleh Tuhan seru sekalian alam ke majlis yang berbahagia Datuk Ahmad Teriruddin bin Muhammad Saleh, Peguam Negara Malaysia yang berada pada masa ini di Pejabat Peguam Negara, Putrajaya dengan beberapa selamat dan sejahteranya. Wabadah ehwal, Beta dengan ini menitahkan sebagai tambahan kepada keputusan Beta, berhubung banduan Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak 530723 065165 pada mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan KL, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 pada Isnin 29 Januari 2024 bersamaan 17 Rejab 1445 Hijrah supaya menjalani baki hukuman menerusi penahanan dalam rumah ataupun house arrest. Demikianlah sahaja Beta maklumkan. Nah, di dalam artikel ini telah berkongsi titah Sultan Pahang. Dan pada akhirnya, Muhammad Syafiq berkata pada 4 Januari lalu, Muhammad Nizar memberitahu beliau diperintah menghadap Sultan Pahang yang memaklumkan kewujudan salinan titah edendum dalam simpanan baginda. Keesokannya 5 Januari, beliau telah menerima salinan dokumen itu yang merupakan rekod pribadi Sultan Pahang yang menjelaskan mengapa ia tidak mempunyai tanda tangan Sultan. Setakat ini itu saja, apa komen Anda?